Kata FBI, dana 1MDB dikenduri lebih daripada 3 bilion US dollar. Menarik untuk dikongsi laporan akhbar The Age Market yang bertajuk Roger Ng Fraud Trial in New York, The Plunderers of 1MDB who stole more than 3 billion US dollar. Jika diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ia bermaksud pembicaraan penipuan Roger Ng di New York, penjara 1MDB yang mencuri lebih 3 bilion US dollar. Minggu lepas, Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, New York buat pertama kali mendengar berapa banyak wang telah dibayar sebagai suapan dan sogokan dalam skandal 1MDB. Pembiaya dalam buruan Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo mengumpul jumlah terbesar wang hasil penjarahan One Malaysia Development Berhad 1MDB iaitu 1.42 bilion US dollar daripada 3 terbitan bond syarikat milik kerajaan itu bernilai 6.5 bilion US dollar dalam tempoh 2 tahun. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pula membawa pulang 756 juta US dollar yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya dalam syarikat cengkerang Jolo. Semua ini didengar menerusi keterangan Eric Vendon, ejen Biro Siasatan Persekutuan FBI yang mengesan aliran keluar dana daripada 3 transaksi bond yang telah diaturkan oleh Goldman Sachs Group Incorporation untuk 1MDB. Vendon, akaunten forensik untuk FBI, berkata beliau menyelongkar 59,000 rekod bank untuk menentukan ke mana arah aliran wang itu pergi dalam penyelewengan borong dana 1MDB. Selain pembayaran kepada Jolo dan Najib yang menakjubkan, Vendon berkata amaun yang dikelepet adalah jumlah bersih selepas sogokan dibuat. Anak tiri Najib, Riza Aziz, juga mengaut 238 juta US dollar daripada urus niaga tersebut dan menggunakan wang itu untuk membiayai dan menghasilkan filem popular The Wolf of Wall Street. Roger Ng mengkelepet 35.1 juta US dollar daripada 2 transaksi bond, manakala Timothy Lesner mengutip kira-kira 2 kali ganda atau 73.4 juta US dollar, kata Vendon. Warga asing yang membantu dalam projek atau urus niaga palsu yang membenarkan wang diselewengkan daripada 1MDB kononnya untuk pelaburan juga diberi ganjaran yang lumayan. Khadim Al-Qubaisi, bekas pengarah urusan International Petroleum Investment Company IPIC milik Kerajaan Abu Dhabi yang menjamin 2 daripada terbitan bond 1MDB menerima 472.8 juta US dollar, manakala Muhammad Badawi Al-Husaini, bekas Ketua Pegawai Eksekutif ABAR, menjarah 76.6 juta US dollar. Duta Emirat Arab Bersatu ke Amerika Syarikat Yusuf Al-Otaiba yang didakwa membantu melobi pinjaman tersebut kepada 1MDB menerima 40 juta US dollar daripada 3 projek terbabit, kata Vendon. Wall Street Journal sebelum ini melaporkan bahawa Al-Otaiba mempunyai hubungan lama dengan Jolo. Pada 2019, Al-Qubaisi dilaporkan telah dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan Al-Husaini 10 tahun di Abu Dhabi. Kedua-dua lelaki itu mendapat keuntungan daripada urus niaga palsu itu dengan menyalurkan dana 1MDB melalui Abar Investment PJS Limited, sebuah syarikat berdaftar British Virgin Island yang dikenali sebagai Abar palsu kerana ia bukan anak syarikat sebenar IPIC. Anak syarikat sebenar Abar Investment PJS tidak mempunyai limited dalam namanya. Akaun Abar palsu itu dimiliki oleh kedua-dua lelaki terbabit. Kesaksian Vendon juga menyediakan senarai yang lebih komprehensif kumpulan penasihat Najib yang turut menerima sogokan daripada 1MDB. Pertama, seorang yang hanya dikenali sebagai Yan Yahaya menerima sogokan terbesar iaitu 4.9 juta US dollar daripada 2 bond iaitu 900,000 US dollar daripada projek Magnolia dan 4 juta US dollar daripada projek Maximus. Ketua Arwah Ketua Setiausaha Sulit Najib, Dato' Azlin Alias, menurut Vendon telah dibayar 980,000 US dollar. Ketiga, tidak ketinggalan Dato' Amhari Effendi Nazaruddin, bekas pegawai khas Najib, menerima 895,000 US dollar antara 2012 dan 2013. Pada 2019, ketika pembicaraan Najib 1MDB tenor, Amhari memberi keterangan hanya memperoleh pinjaman 200,000 US dollar daripada Low untuk membeli rumah. Vendon juga mendedahkan senarai kaki tangan 1MDB yang turut menjarah dana kekayaan negara itu, antaranya bekas penasihat perundangan 1MDB Jasmine Lu Aiswan mengaut 12.6 juta US dollar dalam 3 tawaran bond berkenaan. Menurut keterangan Vendon, melalui syarikat cengkerang yang dimilikinya bernama Riverdy, Jasmine Lu memindahkan 3.7 juta US dollar kepada firma guaman di New York untuk membeli sebuah apartmen di Manhattan.
Pengarah kewangan Terence Gay yang merupakan penandatangan pada ketiga-tiga perjanjian bond itu menerima 2 juta US dollar. Begitu juga bekas Ketua Pegawai Pelaburan Vincent Koh. Pekerja kuran dikenali bernama Nur Zahid Taib dan Jeremy Lee pula masing-masing menerima 2 juta US dollar dan 1.7 juta US dollar. Semua wang dalam keterangan vendor adalah dalam dolar Amerika. Kalian buatlah kiraan sendiri jika $1 bersamaan dengan RM4.20. Kenduri sakan gerombolan ini menjarah dana kekayaan negara. Mujur dalam dunia tanpa sempadan, kita ada media yang komited untuk melaporkan kebejatan tanpa takut. Justru, kami di Jom Channel dapat menyiarkan apa yang tidak tersiar dalam TV Perdana. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.